Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatin mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ilal musannif Syekh Wan Ismail Al-Fatani wa ila kulli masyaikhina wa kulli masyaikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita sambung kembali pada muka surat 28 149. Kalau dulu muka surat 40 ni. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Fasal yang kelima, fasah, iaitu apa fasah? Memutus akad nikah. Sebab bila kita menikah ni seolah-olah ada ikatan. Nikah ni apa? Ikatan antara ikatan yang halal di antara suami dan isteri dengan syarat akad. Nikah saat ni ada ikatan. Jadi fasah ni kita batal balik ikatan saat ni, kita pergi putus. Oleh kerana itulah fasah ni dia kena nikah balik. Harus bagi isteri yang akil balik memfasah akad nikahnya isteri. Kerana boleh harus saat ni tu kerana papa suaminya miskin, tak boleh nak guna nafkah. Dengan sekurang-kurang nafkah belanja makan minum atau kain pakai. Sekurang-kurang nafkah kalau makan minum berapa? 1 cupok. Sehari-hari dengan lauknya patut. Pakai 2 kali persalinan setahun. Atau yang wajib bagi suami yang lagi akad datang, supaya kena ada bibik tak ada bibik lah, bergantung pada isteri sana. Kewajipan jadi. Atau yang wajib bagi suami yang lagi akad datang. Tiada dengan nafkah yang telah lalu. Apa maksud tiada? Yakni tiada harus isteri minta fasah. Hok nafkah dulu tok laki tak ui lagi. Sekarang duk beridah. Patut bini nak minta fasah. Tak boleh. Dah tak ui dulu, patut minta dulu lah. Tak. Patut dah tak ui lagi, kira hutang. Tiada dengan nafkah yang telah lalu.
kerana bapa tak boleh buat kira, kerana nafkah yang telah lalu itu jadi hutang atas suami. Ya pergi depan Tok Qadi, dia kata, Tok Qadi hamba nak fasih nikah dengan tok lelaki. Tok Qadi tanya bapa, dia tak boleh nafkah hamba. Tak boleh lah ni, hari ni tak bagi dak hau dulu. Tok Qadi kata tak boleh. Hau dulu tak boleh nak fasih. Kalau awak nak fasih dulu, patut awak mari dulu. Tak, bukan mari sekarang. Patut dulu tu lekat hutang. Demikian juga bagi isteri memfasih akan nikahnya isteri kerana papa suami dengan isi kahwin. Tak apa nak isi kahwin, dengan segera mengangkat perdakwaannya isteri kepada qadi akad selalu. Tak apa ni, tak laki tak mampu nak isi kahwin, ya gi akad ke tok qadi nak fasih ke nikah. Maka bagi masalah ni 4 syarat. Yang pertama, keadaan isi kahwin itu telah wajib baginya bagi suami. Bukan hutang tak wajib lagi. Telah wajib baginya suami dengan dinyata akan dia akad isi kahwin itu oleh suami pada majlis akad nikah. Yakni ditentukan sebanyak mana, ya tentu dah. Tiada dengan isi kahwin yang belum ditentu. Isi kahwin tak dikira lagi. Tak seperti sebab isi kahwin yang belum ditentu. Tu kena orang panggil ukur dulu. Ukur dengan misil dia. Seperti menyerah perempuan kepada walinya, wali perempuan mengkahwin akad dia akad perempuan dengan sebanyak mana yang disukai oleh walinya. Tina kata ayah nikah dengan saya ikut berapa mahal ayah nak. Maka mengangkat oleh wali akan nikah dengan tiada isi kahwin. Dia kata aku nikah akan kamu akan anakku Fatimah. Sah dah lah, aku terima nikahnya. Tak, adik suami tak ada sebut, alik wali tak ada sebut. Maka tiada wajib isi kahwin bagi isteri. Tak, tiada wajib maha musamma tu lah. Muka tak ada sebut maha musamma apa ya. Melainkan kemudian daripada menentu oleh suami atas dirinya sebanyak mana. Ia kena tentu dulu. Tentu oleh tok lelaki weh. Atau menentu oleh qadi akad isi kahwin. Kalau balah tok lelaki bini, tok lelaki tak nak tentu ke, naik ke qadi. Berapa anggaran. Bila telah ditentu tok lelaki tak bayar, baru boleh naik fasih. Kata boleh naik fasih lalu tu kalau tentu dah. Tak tentu lagi, ada lagi. Itu masalah. Yang kedua, keadaan isi kahwin itu tunai. Tiada dengan isi kahwin yang ditangguh. Supaya saya ayat sana lah. Kalau hak tangguh tu tak boleh nak naik fasih lah. Akad nikah pun memang tangguh. Aku nikah akad Fatimah itu dengan 10,000 hutang. Tak kohor sikit nak hutang ni. Malu kau orang. Tak. Ada apa hutang, jelas ada tu hutang. Jadi tak boleh naik kata qadi lah, kata tak bayar lagi. Tak bayar bukan kata hutang. Cuma pada waktu tu di situ dia nak ke mana weh? Tak wajib serah lah. Tak wajib serah diri pada tok lelaki. Tak. Baik. Ketiga, ketiadaan menerima isteri akad isi kahwin. Dia jika sedikit sekalipun dia tak terima pun. Berkata Ibnu Salah seperti Al-Jauzi, dengan harus fasih apabila telah menerima setengah isi kahwin. Pendapat ulama lain kata dia tak terima sikit abu. Pendapat Ibnu Salah seperti Imam Al-Jauzi pun kata boleh lagi dia fasih kalau dia telah menerima setengah saja, tak terima habis, boleh fasih lagi. Dia berkata Imam Azra'i, dia iaitu mana? Iaitu pendapat Ibnu Salah yang wajah, yang kuatnya hak itulah, dan telah memfatwa dengan dia dengan harus fasih oleh wali. Intaha kasyaf.
Kashful lisan tu tak? Wali dengan dia oleh wali. Gitu saja. Baik, kashful lisan. Tak jelas lam tak ni. Yang keempat, keadaan apa suami dengan isi kahwin itu dahulu daripada wati. Ni syarat gapo ni, syarat kata boleh naik fasa. Nah, keadaan apa suami dengan isi kahwin itu dahulu daripada wati, yang bersatu akal isteri dengan kesukaannya, kesukaan isteri. Tiada yang diwati dengan dikerasi. Maksudnya kalau dah orang panggil bersama dah, dia nak naik fasa tak boleh lah. Kau kata boleh lagi tu keadaan apa suami dengan isteri kahwin itu dahulu daripada wati dengan keadaan tidak dikerasi. Dua sini terkeluar masalah. Yang pertamanya mana? Kalau kata dah wati dah, tiba-tiba naik ke tok qadi kata aku nak fasah nikah sebab tok lelaki tak wi mah kahwin lagi. Boleh ke tak? Tak boleh sebab wati dah. Yang kedua, naik ke tok qadi kata aku nak fasah nikah. Wati dah ke? Wati dah, tapi boleh juga fasah. Sebab apa? Sebab wati itu wati hok dipaksa. Bukan dia nak. Boleh. Ditentukan kepapaan suami dengan nafkah makan minum. Ditentukan kepapaan suami dengan nafkah makan minum dia kami pakai dari rumah itu dengan ketiadaan harta suami di dalam kawasan yang sejauh 2 marhalah sekeliling. Ukur dengan hak sekeliling ni. Kata tok lelaki tak ada duit, alik sana tu tak ada kira lah. Susah nak ambil tu 2 marhalah hak sekeliling ni. Berapa? 48 Mei 48 batu 90 kilometer. Jauh sikit ni weh. Daripada tempat itu, tempat suami untuk papa, duk miskin. Tak ada cara hak Uzbekistan, Pakistan tu dak lah, tu duk luar. Uzbekistan, Pakistan banyak lagi hartanya. Maka tiada wajib bagi isteri sabar, bahkan bagi isteri memfasah dengan segera. Tak ada wajib sabar, fasah lalu. Melainkan yakni tidak fasah lah. Gitu deh. Melainkan jika berkata suami, aku akan membawa akan harta itu. Harta mana? Harta yang duduk jauh daripada 2 marhalah. Maka wajib bagi isteri sabar 3 hari. Kalau hak tu wajib sabar. Baik, dia kata tiada wajib bagi isteri sabar, bahkan bagi isteri memfasah dengan segera, melainkan yakni wajib sabar. Tak. Saat ni kata tak wajib sabar kan? Melainkan yakni wajib isteri itu sabar jika berkata suami, aku akan membawa akan harta itu, harta hak lebih pada 2 marhalah, lebih pada 90 km saat ni. Maka kalau waktu tu, maka wajib bagi isteri sabar. Lama mana? 3 hari ya tunggu. 3 hari tak sabar-sabar juga. Apa? PKP. Nak PKP tak PKP. Nak 3 hari tu sabar. Bukan tahun depan. Tahun depannya hanya kali ini. 3 hari. Dan difasah pada hari yang keempat tak kau difasah. Lambat. Tok laki kata tak boleh nak keluar lah. Apa? PKP tak boleh nak keluar masuk lah ni. Agak lah ni tak boleh nak keluar masuk dah. Barang kot internet gitu. Yalah ni ya. Ada pun kepapaan suami dengan isteri kahwin, maka baginya isteri
memfasah dengan segera. Boleh fasah tengok. Tiada ditangguh 3 hari yang tersebut. Sebab kepapai ni masalah kepapai isi kahwin. Dia akad dah dengan harga 10,000, sebut pula tunai, tiba-tiba tak bui, boleh pergi naik ke tak hakim kata nak fasah nikah. Apa panggil gapo tu weh? Tak ada KJA. KJA baru nikah. Mu nak masuk metro kau mana? Robalah kecek molek. Tok lagi buat kira molek dengan bini sana tu. Tak. Kalau tahu kau mak pok pun malu dah. Dah kita nak menikah dengan tok lelaki tu, kita apa hedah dengan dia ke guana kau. Buat kira molek lah. Tak payah nak gopoh-gopoh sangat. Dia ikut sangat harga settle tu weh. Ada ni hak saya. Dah boleh sobat. Cuma syarat kata tak wajib sobat. Enggak sobat ni lagu-lagu mana? Molek. Ada. Molek sobat. Awak sobat lah. Awak kan ngaji tasawuf. Tarikat mana awak Syizriyah dah. Tarikat lagi. Apa boleh? Ada. Nanti saya beri. Umpamanya lah. Tak lelaki dah tak ada nak beri awal agak. Ya dah lah hutan. Bisi awal kau tak tua kau mana? Awak kira lalu muda. Ditentukan kepada suami itu. Jadi kalau hak isi kahwin boleh fasah lalu, tak perlu tunggu 3 hari. Hak kena tunggu 3 hari ni kalau hak duk luar duit tak ni tak wi makan minum pakaian, tu kena sabar 3 hari. Kata kena sabar tu pun kalau tok lelaki kata dia nak pergi ambil. Ditentukan kepada suami itu dengan ditangguh akan hutangnya, hutang suami atas seorang dengan qada masa membawa akan harta pada sejauh 2 marhalah juga. 2 marhalah. 2 marhalah juga gitu. Nak koma mana ni weh? Tak ada koma sini. Rumi tak ada yang mendadak koma. Ditentukan kepada suami itu dengan ditangguh akhir hutangnya. Kata untuk lelaki ni apa? Atas seorang dengan qada masa membawa akhir harta pada sejauh 2 marhalah juga. Demikian ditentukan. Gitulah ni 2 marhalah. Juga demikian ditentukan apa itu. Kau masih itulah. Ditentukan apa itu dengan sampai janji bayaran hutangnya atas seorang yang apa juga. Maka bagi isteri memfasah dengan segera. Dia tak nampak ni weh. Tak nampak masalah ni. Mana ni? Yang layak gapo ni? Yang mari tak nampak tiba-tiba. Robek jap. Ah, 152 ni nak ya kata tok laki tu apa sungguh. Nih. Ditentukan kepada suami itu dengan ditangguh akhir hutangnya hutang suami atas seorang. Ditangguh dengan qada masa membawa akhir harta pada sejauh 2 marhalah. Awak mana 3 hari sani tak boleh selesai hutang. Apa tak? Maka dikata suami itu apa? Demikian juga gitu nampak sikit. Ditentukan apa itu dengan sampai janji bayaran hutangnya. Contoh mana? Dia kata ambo nanti bayar bulan April atas seorang.
Dia tak bayar. Apa juga. Ingat mudah ke ibarat kita. Bagi ngaji kita Arab tak nak baca, kita Jawi nak je. Susah tak Jawi. Apa kata? Tak nampak. Tak nampak pakai spek Aneh. Ditentu. Nak ayat kata dua keadaan ditentu ni. Yang pertama nak tentu suami ni tulis gitulah, tulis dalam tepi tu. Ditentukan suami tu miskin. Yang pertama, bila kata dia hutang dengan orang, ada dah tempoh untuk kita ambil harta hok duk jauh dua marhalah sana supaya bini sana kat 3 hari ni. Qadar masa tu. Ada dah. Tapi tak boleh nak bayar juga. Apa? Tak nak bayar juga dengan tempoh masa ada tu, tak nak bayar juga. Itu yang pertama, nak kata tok laki ni memang apa. Yang keduanya, kalau ada orang hutang kepada dia dengan tempoh masa tertentu, sebulan ke seminggu ke, siapa tempoh dia tak boleh nak bayar. Tu. Maka dia kata apa ni? Apa juga letak koma baru nampak tak ada koma tak nampak. Kita modern dah ni. Dia tak ada koma. Tak nampak dah. Tak koma nampak letak dulu, letak koma nampak ke tak? Tak pakai letak koma tak nampak koma. Tak nampak lah koma tu. Boleh. Demikian juga letak gitulah juga demikian. Demikian juga ditentukan apa itu dengan siapa janji bayar hutang atas seorang atas seorang yang ditentukanlah. Apa-apa juga gitulah, atas seorang yang apa-apa juga gitu. Atas seorang apa-apa juga nampak. Maka bagi isteri memfasah dengan segera hal. Jadi pada waktu tu dah jelas dah kata lelaki ni apa, boleh. Boleh untuk difasah nikah. Nak ayat kata tok lelaki apa boleh fasah nikah. Lepas tu nak cek mana kata apa dia. Ni salah satu kata apa dia. Ni. Bukan papa tu ada anak kat papa dah lah. Tak, orang ni sebelah ada anak lagi ya papa dah. Papa mama dah. Tak. Lepas tu dah papa mama juga ada anak belum nikah lah. Waliyazubillah. Ni. Papa mama belum nikah ada anak dah. Anak kucing tak apa. Anak orang 153. Kenapa dah? 52 tu. Bagi isteri memfasah akan nikah suaminya yang gaib. Apa gaib? Tiada dalam negeri. Dia tiada diketahui di mana ada ia suami. Lagi tiada baginya suami harta di dalam negeri. Serta tiada meninggal kepada isterinya akan nafkah atau mengiringi atau pada kata meninggal nafkah. Yakni serta tiada mengiring akan nafkah. Apa ni? Kepada isteri. Hak ni boleh fasah nikah. Tok laki tak ada tahu mana, patu dia tak tinggal duit. Kemudiannya bukan kata tak tinggal duit, kirim duit pun tak juga. Tengok bank tak ada masuk ni kosong. Nak duit dah lebih. Saya pun mana duit bank? Duk kosong gitu lagi. Itu boleh minta fasah. Tapi hok dalam keadaan gaib lah. Tiada dalam negeri. Patut tiada diketahui duk mana tok lelaki. Maka apa MS dia kuasa boleh minta fasah tak? Tak tahu mana. Tu nafkah tak ada bui, tak ada kirim sebagainya. Maka hendaklah isteri menyabit sabit menetap akan ke papa menyabit menetap akan ke papa lagu mana masuk kata ia kena tentu kata tok lelaki ni papa nisbah lagu mana papa nisbah nombor 152 tu ke papa lagu mana dia kena tetap ayat kata qadi dia ketiadaan harta bagi suami di dalam negeri kena ayat kata tak ada harta dia ketiadaan meninggal atau mengiring akan nafkah kepadanya kepada isteri kena nyata saat itu
pada sisi qadi bila dengan segera. Ayat dulu kata qadi. Nah, saya tu. Ada sana nombor berapa dah? Dengan segera. 154. Jika suami yang kaya dengan tiada diketahui ke mana perginya suami, serta tiada baginya suami harta di dalam negeri itu. Negeri mana? Negeri hak dia gaib saat ni. Iaitu negeri tempat tinggal isteri. Dengan sejauh 2 marhalah 48 Mei, maka bagi isteri memfasah akad nikahnya boleh juga. Bagi isteri menuntut daripada qadi memfasah akad nikah suaminya yang gaib kepada suatu tempat yang tertentu, serta sukar mendapat akad nafkahnya, nafkah isteri lah daripada suami, kerana tiada baginya suami harta di dalam negeri itu, dari negeri isteri. Dengan mengiring oleh qadi negeri isteri kepada qadi negeri suami. Yang nak nasab tak ada tak apa. Qadi negeri suami yang ada padanya pada negeri itu. Yang sedap ni, ada setengah lebih tak ada. Kepada qadi negeri yang suami yang ada padanya pada negeri itu, menuntut akad nafkah. Apa dah? Tok laki duduk negeri lain, bini duduk negeri lain, tak ada wak mari nafkah, tok tinggal nafkah. Bini pun ngadu ke tok qadi, ayak ke tok qadi. Tok laki mu duduk negeri mana? Duduk negeri Kuala Lumpur. Tok qadi negeri ke atas sana itu pun tulis surat WhatsApp ke tok WhatsApp ni. Kau tok qadi negeri Kuala Lumpur sana ni, ayak kata tok laki mu tak bui nafkah ke bini. Ayat kena bui. Tak bui juga bini tak fasa. Tu muka tahu tepat. Tak tahu tepat nak atas tok qadi mana? Ada. Tak tahu tepat. Atas ke tok qadi, qadi mana? Qadi tak tahu tepat. Qadi mana ada? Qadi tak tahu tepat. Semua qadi tahu tepat. Ada. Ni qadi tak ada pegang, qadi macam. Apa qadi mana? Qadi tak ada tepat. Ada qadi tak ada tepat. Bingung dia nak mikir qadi tak ada tepat. Ada. Boleh qadi tak ada tepat. Mestilah qadi pada satu tepat. 156. Jika tiada qadi atau menghakim yang diangkat menjadi hakim atas diri seorang, muhkam yang diangkat menjadi hakim, muhakkam. Betul lah. Jika tiada qadi atau muhakkam, yakni apa muhakkam? Yang diangkat menjadi hakim atas diri seorang, orang latih jadi hakim. Dia mutu. Pada tempat itu, tempat mana? Tempat isteri. Atau ada qadi atau muhakkam. Muhakkam ni kita ada orang adil, orang berjuru. Tok guru tak ingat. Tetapi kesukaran pada menyebut kepapaan suami, tak boleh nak tentu menyebut ni, nak meletakkan papa ni sebab mana tok lelaki, kerana ketiada saksi, maka bagi isteri memfasah akad dirinya isteri di hadapan yang menyaksi bahawa ia isteri telah memfasah akad dirinya diri isteri. Ada cara gitu cara lagu mana? Cara bini ni ia fasah diri sendiri. Sebab apa? Sebab tok laki bapa tak naik ke tok qadi, tak boleh nak naik. Bapa tak boleh nak naik, tiada saksi. Tak ada saksi. Lepas tu dia tu
pergi menyaksikan diri dia tu, kata dia telah memfasahkan diri dia. Ini masalah pelik 150 ni. 157. Ada lagi. Li'anna midar al-fasakhi idare keliling, kerana idare fasakh itu alal idrari, mudara atas mudara. Fasakh tu dalam keadaan mudara. Ai apa tafsiriyah, ai tafsir. Aslul fasakhi, asal bagi fasakh, hukum fasakh murattabun, ditertibkan, teratur alal idrari, di atas mudara az-zaujah, isteri. Patut kau tu asal sin tak nampak sin. Id sirrul fasakhi, tak kita duk apa ni pun sin. Id sirrul fasakhi, kerana apa? Kalau sini asarul fasakhi, kesal daripada fasakh. Sini kerana sukanya fasakh. Hak kita dobik, hak babo dak dobik pun hak tu suka. Ni. Idzarul fasakhi tudarru mar'ah. Memberi mudarat kepadanya, kepada isteri. Kitab Rumi tu asaru. Masalah yang ngaji dengan babo kali, dobik dengan asaru kali gak, kerana kesal. Kita dah tengok pada dobik hak lain tu sing. Dia alasan dia nya bapa hak tina tu memfasahkan diri dia sendiri. Rujuklah balik I'anah jilid ke-4. Tiada harus fasakh nikah melainkan dengan keadaan isteri itu tiada durhaka. Tiada harus fasakh nikah melainkan dengan keadaan isteri itu tiada durhaka kepada suami. Kata harus nikah tu, keadaan isteri tak durhaka pada suami. Memang kalau durhaka ya memang tak ada bui nafkah. Dia tiada keluarnya isteri daripada rumah. Rumah yang telah ditetapkan, rumah isteri ke rumah suami ke rumah bapak dia ke, kalau dia reda duduk situ tak keluar pada masa ghaib suami itu. Kalau dia keluar tadi dan bersumpah ia isteri atas yang demikian itu, demikian mana? Tak keluar rumah. Sumpah kata tak keluar. Harus bagi masalah seorang daripada kedua-dua laki isteri memfasah akad nikah kerana aib, yakni cedera yang menyabik, yang meletak bagi tuntutan fasah nikah. Ia kena tetap mana aibnya yang ada pada yang seorang lagi. Maksudnya antara suami isteri lah. Kalau suami nak fasal gak, dia kena sebut benda aib yang ada pada isteri. Kalau isteri nak fasal gak, dia kena sebut aib yang ada pada suami. Sama ada aib itu dahulu daripada akad atau kemudian daripada akad, tak kira. Tak ming.
Tadi tu isarul fasqi tu masa kata rahsia ni. Rahsia bagi fasih. Tapi ada dia kata syukur bagi fasih. Sama ada air itu dahulu daripada akad atau kemudian daripadanya akad, maka sabit tutute itu dengan ketiadaan mengetahui akad air itu pada masa akad nikah, pada yang ada padanya pada salah seorang air dahulu daripada nikah. Nampak tak? Ada apa dia mau menikah juga dah kata air, tak tahu kata ada air masa nikah. Tu. Maka sabit tutut itu tutut mana? Tutut fasih. Dengan ketiadaan mengetahui akad aib yang ada pada suami atau aib yang ada pada isteri pada masa akad nikah. Demo tak ada ayat kata ada aib. Ada cedera situ cedera sini yang boleh memfasahkan. Baru tahu. Tak hidup umpama. Tak boleh fasah tu. Tapi hak tu dia kena masa. Tu qadi kena masa kata lagi tak pergi berubah. Habis tempoh masa dia, fasah. Guna segar ke tak? Tak juga. Habis dah tempoh ni, fasah. Moga belum nikah mana bini tahu. Pokok kita tanya, teruk sangat. Ni, kita tengok rupa luar, kita pun tengok rupa luar, baik. Rupa-rupanya dalam baju, dalam kain sana ni, adanya penyakit. Baru tahu lepas pada akad nikah. Boleh pergi fasah. Boleh fasah. Ataupun lepas pada nikah baru ada air. Tu lagilah. Hendaklah bersegera salah seorang daripada laki isteri itu menuntut akad fasah nikah kerana air yang terdahulu atau kemudian. Ini atau air yang kemudian daripada akad. Maka gugur tututan fasah daripada yang tiada bersegera. Tak bersegera tadi juga yang bersegera. Supaya kita nak orang panggil khiyar air. Tak khiyar air pada barang kita jual beli kan. Nak khiyar, kena bersegera. Pada menuntut akad fasah, kemudian daripada kena bersegera tu bila? Kemudian daripada mengetahui ia akad air. Mengetahui siapa? Mengetahui salah seorang lah. Mengetahui isteri akad air yang ada pada suami, ataupun mengetahui ia suami air yang ada pada isteri, atau kemudian daripada ada aib. Dia tahu lepas pada ada aib. Dia diterima akad dakwa salah seorang dengan kejahilannya akad hukum. Aib saat ni lama dah baru gi fasah. Tak kau dia kata apa mu tak fasah selalu. Dia kata kita tak erti hukum, kata kena fasah selalu. Tak kau dia boleh terima. Maka disyarat pada tuntutan fasah nikah, yakni daripada salah seorang sani dengan segala itu pada sisi qadi. Fasah sani itu kena pergi ke qadi lah. 190. Segala air yang menyabit bagi tututan fasah nikah itu 7 air. Mana 7 air? 3 daripada 7 itu jika ada pada salah seorang daripada kedua laki isteri, maka bagi yang seorang lagi itu menuntut akad fasah kerana aib, yakni yang ada pada salah seorang daripada mereka. Iaitu mana 7 sana? Yang pertama 7 daripada aib ni. Ada salah satu je lah. Kalau ada 7 lagi cerak boleh fasah. Ni. Yang pertama gila. Dan jikalau berkeputusan gilanya seorang sekalipun yakni boleh difasah juga. Tak gila mata-mata siomel pula, kata gila pula. Ya gila ila akal lah. Gila kok gila mengaji hak tu bagus. Gila mengaji ni apa tak? Tak. Dia mengaji kat gila lah. Apa? Tak khabar ingat ke kita? Ada kitab dengan kita. Yang ada kitab dulu. Gitu Pak Tok Qadi. Tok Qadi apa pasal apa? Tak lagi gila. Gua nak gilanya. Dia kalau jumpa kitab kat lupa gambar.
tak kau dikata tu bagus, hamba diri tak boleh siapa gitu mau. Hatu gila terpuji. Hatu gila tengok betina, gila juga. Ada hatu gila hak terkeji. Hatu gila boleh rasa tu. Tengok kau betina apa semua. Ni. Penyakit juzam, apa penyakit badai, iaitu penyakit pada anggota mulanya merah, kemudian hitam ni maksud kata ia jadi buruk. Ada juzam ni, penyakit kusta kau dia panggil. Kemudian pecah dan luruh. Ada zaman Jepun gitu rasanya penyakit ni, kusta ni. Tak bukan. Tak tahu. Dia kata bukan. Ni kusta lah, ya kusta. Bala. Ni. Bala tu hak jenis putih-putih tu dak. Bala ni. Betul tak? Kalau luruh ni kusta betul. Jalan ke tak? Gua ada tak cerak belakang ni. Tak ada doktor saya pun sini ni. Ni kusta dak. Jenis orang panggil kulit sana tu. Tak. Asal kusta dah. Ajing penyakit baros, penyakit balau. Ni bala. Iaitu mana? Kulit bersangat putihnya, penyakit bala. Balau, eja dia balau. Tak. Bukan alik, alik lewa, balau. Iaitu pada kulit bersangat putihnya yang menghilang kemerahan darah. Tak. Yang pada kulit putih telajak, putih bukan putih comel ni, dak putihnya kayak balan lah. Makruf dah di kita tu. Dan dua aib jika ada pada suami, maka bagi isteri menutup fasah kerananya. Saat ni tu tiga-tiga tu aib ada pada tok laki atau bini. Boleh ada dua-dua tu. Gila tok laki boleh, bini pun boleh. Tak. Juzai, baros, tok laki boleh, bini boleh. Ni tertentu pada tok laki ya. Mana? Yang pertamanya jubu. Ni. Allah, jatuh. Pertamanya jubu. Lebih jubu. Ni jabun, iaitu terpotong kemaluan semuanya. Tak. Atau setengah pada kemaluan. Tak ada. Jabun. Ni pun dobik dengan cubu. Salah dia dobik dengan cubu. Tak. Dengan domoh. Ada babo dobik dengan fatah, jabu. Sini pun jubu. Iaitu terpotong kemaluan semuanya atau setengahnya. Yang keduanya unah. Unah. Iaitu ketiadaan kuasa wati. Bahasa kampung kita panggil mapu. Ada unah. Iaitu ketiadaan kuasa wati. Tasdik ni, tasdik. Kerana lemah kemaluan atau mati, bukan hati. Mungkin nak cara tasawuf ni. Hati tiba-tiba ni dalam sawak ni salah tobok. Atau mati. Atau hati. Kalau salah tu ya wak hati juga. Ya ini keinginan untuk wati. Kena juga weh. Kali kita ni, iaitu ketiadaan kuasa wati kerana lemah hati. Kena juga. Tapi hak dobik ni mati ni. Lemah kemaluan ataupun mati kemaluan saat ni. Apa dia tak dobik. Tak apalah, boleh dua lah. Tak. Dan disyaratkan bahawa lemah itu dahulu daripada wati. Kalau lemah lepas pada wati tu bahasa dia dah weh. Orang Melayu kita ni lemah lepas pada setubuh dah. Ni sudah setubuh tu lemah dah.
Ada pun kemudian daripada wati, maka tiada hak bagi isteri menuntut fasakh, tak boleh. Tak sino harapan je hak tu weh. Dan tak dapat tiada bagi qadi memberi tempoh setahun. Ni yang kita sebut sana, bagi menghilangkan lemah itu. Tak qadi kena suruh pergi bubak. Tak molek tak qadi tahu siapa dia tak mau mudah. Tanya saya tak qadi besok kena masalah ni, dia mau sekala-sekala pergi bubak dengan siapa. Tu tak. Alah kata panjang tu. Kata dah borok tu. Jadi tak ada setahun, sehari jadi sekali. Tak. Dan wajib aib dan dua aib. Sesat setahun. Ingat dah tu tak cerak ya, setahun. Dan dua aib jika ada pada isteri, maka bagi suami menuntut akal fasakh kerananya kena aib ni. Mana iaitu ratkun. Sini ya ratakun. Ratkun lah, biasa kita ngaji pun ratkun. Ratkun dan qarnun. Ratkun dan qarnun. Iaitu apa ratkun? Iaitu tertutup kemaluan isteri dengan tumbuh daging padanya pada kemaluan. Tak. Ada daging. Orang panggil sumbat dengan daging. Atau qarnun. Apa qarnun? Tak. Iaitu tertutup kemaluan isteri dengan jadi tulang. Tulang ni dia tolong tulang lah nasawat. Tulang padanya pada kemaluan. Ada tulang pada kemaluan bini ni. Lekat dengan tulang dia panggil. Lekat dengan tulang. Kitab Fathun Qari. 161. Terfasakh nikah isteri jika suami wati akal ibu isteri dengan syubhah. Tak. Subuhnya saja tu zina. Ni subuh dengan syubhah. Subuh dengan syubhah pada segi syarak kitanya lagu mana? Kena iddah lah. Kena ada tempoh bersuci lah. Syubhah. Jadi nak ayat katanya tak berdosa syubhah. Tak sengaja kesemara dia panggil. Ini setubuh dengan amak fasakh nikah. Ya bukan masalah tolak. Jadi terfasakh. Dan terfasakh nikah bapa dengan isterinya, isteri bapa, jika anak wati isteri bapa dengan syubhah. Hanya anak ni duk setubuh amak pula. Apa dah? Dan terfasakh nikah isteri anak jika bapa wati isteri anak dengan syubhah. Kena hidup jauh dari bilik weh. Ni duk bilik depek pada tak ada beza pintu pun subuh tulah. Kena win bilik nombor 1, bilik nombor 2. Tak apa namanya, supaya tak salah masuk bilik. Waktu cerah tak apa, waktu malam gelap ada api. Tak puyah hujan-hujan, umpamanya kena bercerak gitu mudah. Syubhah tu apa? Artinya semabu, kesamaran lah. Iaitu diseka bahawa perempuan itu isterinya. Kesamaran ni ada isteri weh. Tak ada isteri tak payah kesamaran. Ada tukar bilik ke mana, nyombo tak ada bini. Tak tukar bini, tukar orang. Ya supaya ayat dia sikit kata apa? Tak rahimahullah. Dia kata orang tukar selipar ni, orang ada selipar. Dia mari masjid tak pakai selipar, lepas tu balik. Tukar selipar. Dia mau mari pakai selipar ke tak? Tak. Itu tukar kaponya. Tukar ni kalau selipar hok dulu. Umpamanya dia mau ada selipar. Ni dia mau tak ada selipar, tukar selipar. Tu bukan tukar selipar tu. Tu pisah sauk selipar orang. Kiasa dia tu. Kena ayat dia. Wati dengan zina itu tiada terfasakh nikah. Wati dengan zina. Saat ni dengan syubhah.
Wal iyadzubillah. Ayah hidup setubuh isteri anak. Wal iyadzubillah ni. Setubuh tu dah dekat zina. Fasah dak nikah dak. Kerana tiada sabit hurmah dengan sebab zina. Tak ada apa-apa pada zina, pada syarak. Sebab tu orang mengandung dengan zina tu tak ada hormat gapo, tak ada perlu iddah supaya orang tino hok mana apa nama ni mengandungkan dengan nikah yang sah. Tak. Bagi perempuan dia tiada haram bagi salah seorang daripada asalnya, asal ini bapa atau furuknya anak. Artinya apa? Tiada haram berambil-ambilan, musaharah dia tu tak haram. Dengan sebab zina hakiki. Maksud katanya betul-betul zina. Kita kashfun lisan yang kali. Baik, 193 faraq perbezaan antara fasah dan tolak. Itu 4 perkara. Comel ni. Apa beza fasah dan tolak? Pak soal jawab. Yang pertama, bahawa fasah itu tiada menguraikan bilangnya tolak ni, kena ingat Oh, lupa ni hak ni. Saya ingat betul ni, lupa ni hak ni. Fasah tak menguraikan bilangnya tolak. Nah, muka surat 1 apa ni 31 tu. Masalah fasah, ni beza fasah dengan tolak. Tanda muka surat belakang kau. Lupa sangat ni. Yang pertama, bahawa fasah itu tiada mengurangkan bilangnya tolak. Dan jika berulang-ulang fasah sekalipun, kita tak kurang. Tak. Kita pergi fasah. Nak rujuk tak boleh. Lepas tu kalau nak bersama semula menikah. Bila menikah, kekal dengan ada 3 lagi. Tu fasah. Boleh nikah dengan tiada muhallil, tak perlu pada Cina buta. Bersalah tolak jika berulang-ulang sampai 3 kali, tiada sah nikah melainkan dengan muhallil. Kedua, fasah dahulu daripada wati itu tiada mewajibkan isi kahwin atas suami. Fasah tak wajib rasa. Bersalah tolak yang dahulu daripada wati itu mewajibkan separuh isi kahwin. Umpama kata mari pertama enggak orang tina dia pecah baju, tiba-tiba nampak penyakit baros. Penyakit kusta. Kita pergi fasah. Fasah selamat duit kita ya. Kalau kita kejut Allah mu ada penyakit tak ayat kaki ni, aku tolak malam ni. Rugi 5,000. Kalau 10,000 tu 5,000 dah kena bui. Dia kata alhamdulillah berjaya juga. Lain pula yang menikah umpamanya. Jadi maksudnya fasah lah. Kalau saya ke duit ke mungkin nak nikah lain pula. Tak. Apa nak pula nak kupon 5,000 ni beh. Nak kerja jual burger apa ni pula. Tak mari ngaji berapa lama. Apa? Jual burger ustaz, kupon duit nak menikah baik kita mengaji tak enggak kita faham kata rugi aku tak fasih. Tu nak faham masalah bagi apa gambar ya. Cerita tu tidak ada kaitan antara yang hidup dan yang mati. Ada kaitan siapa? Yang ketiga, fasah dengan cedera yang zahir. Fasah dengan cedera yang zahir. Kemudian daripada wati melazim akan isi kahwin yang seumpama isi kahwin. Bersalah tolak melazim akan isi kahwin yang disebut pada akad nikah. Maha misi dengan maha musamma lah. Maha misi dengan maha musamma. Ada tak dia menobik? Ada dobik. Fasah dengan cedera yang zahir kemudian daripada wati. Fasah dengan cedera yang zahir. Cedera zahir itu kemudian ini selepas pada wati. Nampak? Lepas pada wati, nampak ada cedera yang membolehkan bagi fasah. Melazim akan isi kahwin yang seumpamanya maha misi bersalah tolak cerai melazim akan isi kahwin yang disebut pada akad nikah. Boleh dah. Yang keempat,
Oh, rajin musonih kita ni. Patut pun ambil dari i'anah. Ni. Fasah dengan cedera yang berserta dengan akad nikah. Fasah dengan cedera yang ada pada akad nikah, tiada mewajibkan nafkah makan minum, dan jikalau isteri itu mengandung buting sekalipun, yang ni tak wajib juga. Tolak lain tolak ni. Bersalah tolak mewajib nafkah di dalam iddah dan mengandung. Boleh ni? Kalau kata dia cedera, ada aib cedera saat ni. Cedera maksudnya kata ada perkara memalukan yang berserta dengan akad. Maksudnya masuk ke dalam akad tu ada dah aib dia, bukan hak baru. Tiada mewajib nafkah makan minum. Bila kita pergi naik kata qadi, kita fasah ke nikah, tak wajib kena nafkah. Tapi kalau kita tolak, wajib kena nafkah selama dalam iddah, dia bagi perempuan yang mengandung. Wal aneh. Ada pun nafkah tempat duduk wajib pada fasqah. Fasah wajib pada wajib tempat duduk. Dan tolak yang kemudian daripada wati. Tolak pada wati pun wajib pada tempat duduk. Iddah yakni setakat yakni sekate. Iddah iaitu iddah ni suatu masa yang disakat oleh syarak yakni agama atas perempuan kerana menyucikan rahimnya daripada mengandung dengan taklik tolak atau terfasah nikahnya. Ikutlah dengan cara ditaklik tolak, tak, kalau mau keluar mu tertolak, ataupun dengan fasah nikahnya pun sama juga. Lakar dah kau. Iddah setakat yakni sekate. Iddah iaitu suatu masa yang disakat oleh syarak atas perempuan kerana menyucikan rahimnya yakni peranakannya dan memelihara akan nasab yakni titihai daripada bercampur gaul. Orang kapi ni, campur gaul habis. Anak dia kau tak anak dia tak tahu tu. Maka iddah itu atas dua bahagi. Iddah ada dua. Yang pertamanya iddah isteri yang dicerai akan dia akan isteri dengan sengaja atau dengan tubuh talak kholok, atau jatuh dengan sebab taklik talak, atau terfasah nikahnya. Fasah nikah sebab aib kerana suatu sebab seperti sesuatu seperti kerana sesuatu kufur, kerana sesuatu seperti sesuatu kufur, gitu kok. Allah. Jatuh dengan taklik tolak atau terfasah nikahnya atau kerana suatu sebab seperti susu atau kufur. Susu atau kufur. Sebab sesuai ataupun sebab berlaku kufur. Kerana suatu sebab seperti susu tak berlaku sesuai, terfasah nikah. Atau sebab berlaku kufur, atau pasal nikah. Cuma kalau kufur, mana kufur? Dia Allah sallallahu Muhammad. Terfasah tu ni, terfasah tu. Berlainan dengan masalah orang kafir masuk Islam salah seorang. Itu rasanya. Orang kafir masuk Islam salah seorang pada suami isteri. Maka lagu mana dia dengan retina dia, kalau kata bersegera orang retina dia tu masih Islam juga, maka tak boleh nikah dah. Ni selama mana kata lama atau kurang 3 kali suci, betul dah. Tak masalah suami isteri hak kafir menikah dah nak masuk Islam. Lepas tu kalau kata hak suami isteri ni dia kupus semeta, terfasah nikah dah.
Lepas tu nak rujuk. Kalau dia Islam semula, kena nikah semula. Banyak masalah kahwin. 156 wajib beriddah isteri yang tertolak atau terfasakh kemudian daripada diwati akad di akad isteri. Sama ada wati itu pada hadapan atau pada belakang. Tak kira. Wajib beriddah isteri yang tertolak atau terfasakh kemudian pada wati, kena iddah. Diwati itu takluk pada diwati. Dengan zakar, yakni dengan kemaluan lelaki yang sempurna, atau yang terpotong separuhnya, separuh pada zakar. Sebab ia boleh buat masuk air lagi ni. Ia tak kira hak sempurna ke hak separuh ke. Sama ada yang mewati, mana yang mewati, ini laki-laki, atau yang diwati itu mana, perempuan, dengan kesukaan atau dengan kekerasan, tak kira, kena iddah semata-mata. Keadaan kedua-duanya, yang muati atau yang diwati tu akil balik atau tiada, takmin ke lagi rata masalah. Jadi kalau budak sekalipun, kalau duk wati, ya tak kena duk wati budak. Ya orang menikah boleh budak duk wati budak apanya. Hanya diwati dah katakanlah. Kemudian tolak, maka budak saat ni itu nak boleh kena nikah hak lain tu kena ada tempoh iddah juga. Hukum-hukum. Hak dia mau buat hara atau hara tu, hak tu suku. Hak ni nak bila dah dia mau buat hara atau tak hara, lagu mana nak berlaku ke hak tina ni pula. Hak jatuh begitu juga lah. Hak jatuh tak boleh iddah lah ni. Maka disyarat pada yang balik itu tahayyu, yakni bersedia bagi wati. Maka disyarat pada yang balik itu tahayyu, ini bersedia bagi wati. Gitu ya, maka wajiblah atas dia tu beriddah. 167 wajib beriddah perempuan yang diwati akad di akad perempuan dengan syubhah, yakni dengan keadaan kesamaran. Wajib dia beriddah juga. Sama iaitu perempuan tu iaitu wati syubhah ni, tiap-tiap wati yang tiada mewajibkan hak dosa atas yang mewati. Jadi kalau berdosa yang diwati akad di akad perempuan sekalipun, tu maksud kata wati syubhah. Mana hak jatuh tak berdosa, hak tina berdosa. Hak tina tak menikah, tak. Hak jatuh hidup setubuh hak tina dalam keadaan kesamaran. Dia gini, tak. Kalau hak jatuh hidup setubuh hak tina, kalau jatuh tak menikah lagi, dia pergi setubuh hak tina tu cerak dah kata dia dak zina. Cuma hak tina ni kalau kesamaran, dia kamu kata hak ni tak lelaki dia. Syubhah dia ni. Syubhah dia nya. Patut hak jatuh kalau kata dia menikah dah, hak tina tak menikah lagi, ia pergi setubuh dengan perempuan ni, maka syubhah dia hak jatuh zina dia hak tina. Dia tahu dah kata dia sana itu tak menikah lagi, gitu deh. Berarti naik sini wajib beriddah perempuan yang diwati akad di akad perempuan dengan syubhah, kena iddah. Hak tu nampaklah kesamaran. Hak lebih jelasnya dua-dua tu nikah dah. Tu kesamaran jelas lah. Iaitu mana? Perempuan hak diwati dengan syubhah ni, tiap-tiap wati yang tiada mewajibkan hak atas yang mewati. Siapa dia hak mewati? Hak jatuh je hak mewati. Kalau kata tak mewajibkan hak bagi hak mewati dan royuh dia, jikalau berdosa yang diwati akad dia akad perempuan sekalipun, apa dak? Rupa masalah tu.
Hok alik tina tu berdosa sekalipun, maka wajib berendah juga. Berdosa lagi mana berdosa. Ada yang tahu dah kata bukan lelaki dia, ataupun meme. Ada. Seperti wati dia dalam nikah yang fasad. Baru nampak. Gambar gini sedap sikit, selamat sikit kita pun. Seperti wati di dalam nikah yang fasad, yang ia tidak sah. Dia wati laki-laki yang gila, wati dalam keadaan fasad. Ni bolehlah kita kata letak pada masalah wati syubhah. Wati pada nikah fasad mana? Nikah dia tak jadi, gamak kata jadi. Jadi syubhah. Gak hak alik mewati pun tak berdosa, hak alik yang diwati pun tak berdosa. Masalah ni dua-dua tak berdosa ni. Dan wati laki-laki yang gila akan perempuan yang berakal. Ada wati laki-laki gila bukan tak laki dia lah ni. Kalau tak laki dia tu tak ada wati syubhah. Wati laki-laki gila mana? Hak tidak tak laki dia, akal perempuan berakal bukan bini dia. Jadi hak masalah ni, hak masalah royoh sat ni. Alik mewati tak berdosa sebab dia gila, walaupun alik yang diwati itu berdosa sebab dia berakal. Nampaklah masalah. Boleh ni. Supaya masalah saat ni pun nampak juga tu. Tok lelaki saat ni tu ada pasangan tu. Dia pergi salah masuk bilik hak adik perempuan ni. Tak, perempuan bagi adik ipar dia ni tak menikah lagi. Dia dah ambil walak. Katakanlah waliyazubillah. Maka pada waktu tu hak muwati tak berdosa, mungkin dia tak tahu. Hak diwati tu dia berdosa sebab dia tahu dah. Gini pun sama ni. Hak gila hidup wati, hak berakal. Hak gila tu tak berdosa, hak berakal tu berdosa. Cuma nak kata wajib iddah juga. Rupa tu rupa apa weh? Rupa zina tu. Hak tengok ni. Zina. Tapi ia letak pada masalah syubhah. Tak syubhah alik-so ni. Kena iddah juga. Dia gini Allah, masya-Allah deh, halusi molek. Dia masalah kalau zina, dia tak wajib iddah. Zina tak wajib iddah. Dia menikah selalu pun sah. Tak. Masalah sini dia kira pada wati syubhah. Walaupun pada pihak perempuan ni kira berdosa sebab atas dasar zina adalah. Gitulah weh. Dah nampaknya. Iddah talak atau fasah itu 3 kuruk. 3 kali suci, kuruk suci. Maka 1 kuruk itu suci yang antara 2 darah haid. Comel juga ni, nampak ni. Maka 1 kuruk tu kira mana? Suci antara 2 darah haid. Baru kira 1 haid suci darah, iaitu darah yang selalu haid, iaitu haid, darah yang selalu keluarnya darah daripada kemaluan perempuan pada tiap-tiap bulan. Maka sekurang-kurang masa keluar itu haid sehari semalam, dan sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam, dan sekurang-kurang umur perempuan yang datang darah haid itu 9 tahun takriban hijrah, atau antara darah haid dan nifas. Atau ni atau pada saat ni kuruk tu suci antara 2 darah haid, ataupun kuruk itu suci antara darah haid dan nifas. Apa nifas? Beranak, darah beranak, iaitu nifas, darah yang keluar kemudian daripada beranak masa ghaliknya 40 hari, sekurang-kurangnya sesaat, paling lama 60 hari. Maka habis iddahnya dengan 3 kali suci. Kalau awak mikir ni, no masalah gapo? Masalah sekali suci dengan antara haid dan nifas. Ada. Dia keluar anak ni habis dah tempoh iddah dia tak? Kau nak.
habis dia pun iddahnya. Nak pergi rupa masalah mana? Kau nak oyak saja. Bila beranak retin, kalau kena tolak masa mengandung, habislah dia periodnya. Kau nak oyak kuruk tu saja kau mana. Maka habis iddahnya dengan 3 kali suci. Dia masuk pada cemar yang keempat. Jika ditolak akan dia akan isteri di dalam masa tak apa. Maka habis iddahnya dengan 3 kali suci. Suci mana? Suci antara 2 darah saat ni. Dan masuk pada cemar yang keempat. Habislah iddah dia nya. Jika kau kata jika ditolak akan dia isteri di dalam masa tolak apa ni? Tolak bid'i. Tak, tolak bid'i. Tolak bid'inya tak ada waibak. Maksud katanya dia tolak Argentina masa masa haram atau suci. Tak. Batu batu suci. Batu batu suci. Tu awak ni. Yang keberapa? Yang keempat. Kalau dia tolak pada waktu saat ni dia kata. Gitu deh. Maka habis iddahnya dengan 3 kali suci. Dia masuk pada cemar keempat. Habis iddah dia tu. Tak masuk cemar keempat, tak habis lagi. Kalau kata dia tidak 32 deh. Kalau kata dia tidak tolak waktu tolak waktu suci saat ni. Tak, suci. Kira dah ke suci. Patuh atau suci. Atau suci. Ada gitu deh. Pula. Jadi 3 kali suci dah. Tak apa, tunggu pada yang keempat. Tapi kalau dia tolak waktu ambil iddah dia dengan 3 kali suci, dengan masuk yang keempat. Lama. Isteri yang ditolak atau difasah di dalam suci, dan jikalau dengan masa yang sedikit sekalipun habis iddahnya dengan masuk dalam cemar yang ketiga. Tu anak ayat ni. Nak kata ya habis iddah tu dengan cemar. Sebab dia ayat dah kan. Buruk saat ni tu dikira dengan apa? Dengan selai antara 2 tak? Baik, lagu mana? Suci. Tak. Suci. Suci pula. Pula. Suci pula. Pula. Apa? Kali 3 tu dia habis dah iddah dia. Sebab suci yang pertama saat ni tu boleh kira dah. Nampak dah? Boleh kira dah. 3 kali suci. Berapa bulan ya ni? Agak-agak sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Kalau tolak dia suci. Ni kalau kira mudah-mudah ni 15 hari. Tak. Tapi kalau tolak waktu kena tunggu keempat ni baru habis iddah. Tak. Suci. 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 Tak. Ni. Gitu. Masuk yang keempat ya kan. Gitu kiranya. Betul dah lah ada kira tu. Dulu pun. Jadi masuk katanya ajak. Suci. 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 Memang gitu dah lah. Jadi apa ni? Susah nak.
Haid pertama suci. Haid suci, suci kali 2. Haid kali 3. Suci kali 3. Haid yang keempat. Berapa tu? Kalau mudah-mudah kat kita kata 2, 3. Dia ada 3 bulan lebih jugalah. Tu kalau kira hak mudah 15 gitu. Jadi orang panggil tempoh tu kira menyebabkan jadi lama ketin. Hari nampak dia buat sendiri tu. Orang panggil betul kata lagu mana habis iddah dia tu. Jelas sini tu jelas dah. Jelas benar dah tu. Ada habis iddah. Habis iddah pada muka surat 32 tu. Nak sikit. Kira iddah dah. Isteri yang ditolak atau difasah di dalam suci, dia jikalau dengan masuk sedikit sekalipun, habis iddahnya dengan masuk dalam cemar yang ketiga. Isteri yang belum datang haid atau belum nifah, jika dicerai akan dia isteri kemudian datang haid atau nifah, habis iddahnya dengan 3 kali suci, kemudian daripada haid atau nifah yang berhubung dengan suci yang ditolak padanya pada suci. Masa tolak saat ni dia tak mari haid nifah pun. Bila lepas pada tolak mari haid nifah. Maka pada waktu tu kena kira dengan 3 kali suci juga. 171. 1. Isteri yang belum datang darah haid kerana kecilnya isteri atau kerana suatu sebab yang menegah akan keluar darah haid. Mana tiba-tiba ni? Satu kok ada jatuh ke mana? Dia beri masalah dulu ni. Dia beri masalah lepas tu dia jawab perkara ni. Satu yang pertama, gitu. Isteri yang belum datang darah haid kerana kecil atau kerana suatu sebab yang menegak akan keluar darah haid. Yang kedua, isteri yang dahulu baginya isteri darah haid kemudian terhenti. Nampak dah? Dia mari haid, lepas tu berhenti. Dia putus asalnya daripada haid. Menepuk dengan sampai umurnya kepada umur yang telah putus perempuan yang lain daripada haid. Raliknya dalam umur 52 tahun. Angkara itulah untuk khilaf ulama'nya. Jika ditolak atau difasah pada hari yang pertama daripada bulan, maka habis dah ditolak atau difasah pada hari yang pertama daripada bulan. Hari pertama maksudnya 1 hari bulan. Maka habis iddahnya isteri dengan cukup 3 bulan. Dah ingat. Jadi 2 masalah. Masalah mana? Masalah pertama hak tina memang tak mari darah. Ataupun yang kedua mari darah tapi tiba-tiba berhenti dah, tak mari dah. Menepuh dah dia 50 umur lebih kurang. Maka kalau tolak pada awal bulan, habis iddah dia dengan 3 bulan. Dan jika ditolak pada pertengahan bulan 15 kok, maka habis iddahnya perempuan itu dengan mencukup akhir bulan yang pertama 3 bulan 30 hari daripada bulan yang keempat. Gitu. Cukup 30 hari bulan keempat. Ada bulan pertama tengah bulan, bulan kedua, bulan ketiga, dia dah 3 bulan kan. Bulan keempat tu tambah dengan bulan pertama saat ni. 15 lah pula bulan keempat saat ni barulah tercerai. Barulah habis iddah. Seratus 172. Isteri yang ditolak padahal belum datang haid, dia beriddah dengan bulan 3 bulan. Itu jika datang haid pula di dalam masa ia isteri beriddah dengan bulan, maka menghubungkan iddahnya dengan kuruk suci seperti di dalam nombor 169. Itu cara dia dah.
Dia capur bulan dengan kuruk. Ya iddah dah bulan. 2-3 bulan, 2 bulan lah kata. Tiba-tiba mari darah. Dia tambah dengan iddah sekali suci pula. Lagu mana cara? Cara nak iddah kali suci tu tengok umur nombor 199. 173. Jika dicerai akan isteri yang putus kerana suatu sebab seperti penyakit atau menyusu, atau menyusu maksudnya susuan ni, atau putus dengan ketiada sebab, maka hendaklah sabar ia isteri habis pinar. Jika dicerai akan isteri yang putus tina putus darah bapa putus darah bukan sebab cerai ni, kerana suatu sebab. Putus tu sebab putus darah tu dengan sesuatu sebab. Putus putus elak bagi putus tu. Jika dicerai akan isteri yang putus kerana apa putus kerana suatu sebab putus darah seperti penyakit ataupun sebab yang menyusu putus darah nampak dah. Takut kesemara dengan cerah. Atau putus itu dengan ketiada sebab, tak ada sebab apa-apa putus darah gitu ya. Maka hendaklah sabar ia isteri hingga datang pula. Orang kena tunggu lama. Maka beriddah ia isteri dengan kuruk, dengan suci sana. Atau sabar ia isteri hingga putus asa daripada putus asa pada umur 50. Apa tak? Tak. Maka beriddah ia isteri dengan bulan. Bila putus asa daripada maka baru kena putus, baru beriddah dengan bulan. Paruk. Tak paruk. Jadi kalau kita tanya umur nak 20, patutnya dulu mari tiba-tiba sekali suci ke 2 kali suci putus darah. Tak ada nak kali ketiga suci putus. Tak. Atau gua nak boleh nikah tak boleh. Tak. Lama dah putus ni darah ni. Tak boleh. Hingga siapa tepuh putus asa daripada sebab mungkin nak mari pula. Tapi kalau waktu umur menepus ni memang tak marilah. Kalau mari pun dia kira dengan istihadah dah. Apa tak? Itu kata lama. Cek di doktor lah lagu-lagu mana tu. Satu sebab jika dicerai akan isteri yang di dalam nifah, maka iddahnya 3 kali suci. Kemudian daripada nifah dia masuk pada cemah yang ketiga. Nampak sikit sini. Tak nampak. Saat ni tak nampak dah atas tu. Nampak gapo? Suci saat ni antara 2 darah dengan ataupun suci saat ni antara 2 darah dengan nifah. Ni contoh dengan nifah. Sebab kita hari ni kalau semata-mata beranak habis dah waktu iddah, ni contoh dia bawah ni baru nampak. Jika dicerai akan isteri yang di dalam nifah, hidup main nifah, maka iddah isteri 3 kali suci. Kemudian daripada nifah, pada nifah tu mari suci, dan masuk pada cemah yang ketiga. Lama juga ni haram ni. Tolak bid'i ni. Tolak bid'i ni. Mana? Nifah tolak dah masa ni. Tak lain kata tolak lah. Ni pula hari nak tunggu lama cari orang lain. Tolak masa ni. Suci patut suci patut suci. Berapa kali? 3 kali. Lepas tu mari ke berapa? Yang ketiga. Kira dia. Molek pak awak ni. Tak. Molek ni gini. Kita buat buat garis tepi tu. Tak. Kalau masalah putus daripada nipah tu, kita buat garis straight. Lepas tu kita take sikit kata nipah. Buat nung nipah.
Tak. Lepas tu kita buat garis apa ni, buat tek sikit suci. Suci kali pertama. Lepas tu buat tek hik. Nih. Lepas tu buat tek pula suci kali kedua. Lepas tu buat tek pula hik kali kedua. Lepas tu suci pula. Lepas tu hik pula. Hik kali ketiga tu tulis situ. Nih. Gambar apa tunjuk sikit, buat garis tunjuk sikit. Hik kali ketiga tu habis iddah. Apa hal dah ni? Tak. Buat gambar sikit biar kita nampak. Hok nombor 100 nafsu ni asal ni pun gitu. Tak, buat gambar sikit garis biar nampak. Sebab nak kira tempoh iddah ni pun ada setengah orang yang tak nak kira ni. 3 kali suci behel. Lepas tu tak ke mana kali suci? Masuk apa nama ni, kota yang ketiga. Habis iddah. Kalau kata iddah waktu apa? Waktu hik. Tolak waktu hik, maka habis iddah dia dengan masuk cuma yang keempat. Apa awak dah ni orang balik tanya masalah nikah lah ni. Siapa suruh mengaji? Tak. Orang tanya kita dah lah. Maka hendaklah sobat yo mana ni? Dah. Jika dicerai isteri pada nipah, nampak deh. Oh masya-Allah, mujur duk baca-baca ni. Sama ke ni duk nampak masalah hik dengan hik. Kalau ni ada masalah nipah dengan hik, buat kira dengan iddah. Aku tu cara dia. Iddah isteri yang mutahayyirah. Apa mutahayyirah? Iaitu perempuan yang heret akan dirinya, yang lupa akan adat dan tahik pada qadar beberapa hari, atau lupa pada beberapa hari daripada bulan, atau lupa akan kedua-duanya. Apa? Lupa lako. Qadar de waktu dia panggil. Lupa akan adat dan tahik pada qadar beberapa hari, atau lupa beberapa hari daripada bulan, atau lupa akan kedua-duanya. Lupa berlaku. Ni apa yang perempuan mutahayyirah. Yang gini orang istihadah, mana ikut hiddah gitu nampaklah. Orang istihadah dia kena tengok kepada apa dulu? Tamyiz. Tamyiz apa? Perbezaan sifat darah, bau, rasa atau warna. Kalau kata tamyiz tak ada, istihadah ni darah lebih 15 hari lah, mudah nak kecek gitu. Darah 5 hari istihadah. Kena tengok pada tamyiz. Kalau tamyiz tak ada, serupa darah, kena tengok pada adat bulan sebelum. Adat bulan sebelum dia lupa, tak ingat berapa qadar, berapa hari dia tak ingat, waktu bila pun dia tak ingat, maka namanya mutahayyirah mutlaqah. Mutahayyirah ni. Yang pertama lagu mana perempuan iddah mutahayyirah ni. Jadi bila mutahayyirah darah dah mari straight. Dia pun tak tahu hok mana suci, hok mana tak suci. Oh comel weh. Dalam sabilah tak ada sebut ni. Ada sabilah tak sebut ni. Tak. Dia hanya dak kecek masalah ibadat tak ibadat ni. Ni masalah iddah dia lagu mana? Kalau kita tanya, kita duduk ngaji sabilah, ada orang tanya. Mujur tak ada orang tanya itu. Tak jawab juga. Asin ni ada jawapan. Sedap baca banyak kitab ni. Dia bos pelek lain-lain dia panggil. Batu ngaji dengan banyak tugu ni molek. Tugu ni sepelek tu, tugu sepelek tu, sepelek tu, sepelek tu. Ngaji kita tu Allah. Ahli sunnah belaka tidak ada. Lain dah. Kalau lain tu benar lah, jadi salah banyak. Sunnah belaka dah. Ada bos pelek dia. Ni. Pertamanya jika dicerai ia isteri akan dia akan mutahayyirah pada awal bulan, maka iddahnya 3 bulan qamariyah. Jika dicerai akan dia akan isteri hak mutahayyirah saat ni. Jika dicerai akan isteri mutahayyirah pada awal bulan, maka iddahnya 3 bulan qamariyah. Mujur iddahnya mujur mudah sikit. Jika jadi maksudnya kalau orang tanya kita kalau iddah bagi mutahayyirah lagu mana? Kira dengan bulan. Kira berapa bulan? 3 bulan. Supaya orang ramai. Kalau buat puasa orang mutahayyirah mutlaqah, cuba tengok kita berapa bulan kena puasa? 2 bulan.
Nak sah puasa Ramadan sebulan tu kena puasa 2 bulan. Pening. Jika dicerai ia akan jika dicerai akan dia akan isteri sana pada pertengahan bulan serta tinggal daripada bulan tinggal daripada bulan itu barang yang luluh padanya pada bulan itu haid dia suci. Seperti tinggal daripada bulan itu 16 hari atau panggil luluh suci haid. Suci sekurang-kurang 15 hari. Haid sekurang-kurang sehari. Capur dua tu 16. Nampak tak nak cari 16 tu? Gitu. Jika diceraikan dia pada pertengahan bulan serta tinggal daripada bulan dia cerai tengah-tengah bulan tu ada lagi padanya luluh haid dan suci. Berapa? 16 hari lagi. Maksudnya dia cerai tu dari 10 hari bulan, 11 hari bulan, ada lagi 16. Tak 20 hari bulan tak ada dah tu. Tak ada luluh dalam masa 16 hari. Atau lebih daripada 16 hari ada masa lagi. Dibilangkan dia dibilangkan dia apa bulan ni. Satu kuruk suci. Bulan tu kira satu kuruk suci. Maksudnya kira sebulan dah. Kalau ada lagi 16 ataupun lebih banyak dari sebulan waktu dicerai. Kerana mengandung akal haid dan suci. Sebab apa kata kira sekali suci dah tu? Sebab waktu 16 ataupun lebih banyak pada 16 tu dia ada dah tempoh bagi haid dan suci. Maka habis iddahnya isteri dengan 2 bulan kemudian daripada bulan yang dicerai padanya pada bulan tersebut. Nampak tak? Contohlah, lelaki tolak bini bulan pertama. Bini mana ni? Bini hak mutahayyirah. Bila lelaki tolak bini bulan pertama, habis iddah dia bila? Bulan 4 kan ni? Bulan ke-4 lah habis iddah dia nya. Itu pun kalau dia tolak awal bulan. Masuk awal bulan pertama dia cerai bini dia. Maka boleh kira dah. Bulan pertama, bulan kedua, bulan tiga. Bulan ke-4 tu habis dah indah boleh nikah. Baik, masalahnya kalau tak lagi gida cerai mutahirah tu tengah-tengah bulan pertama. Apa dah? Bulan pertama tu boleh tak kira ke tak sebulan? Boleh. Kalau kata dia cerai tu ada lagi tempoh 16 hari, 17 hari, 18 hari, ikutlah. Ya tak sih kurang 16 hari. Lagu mana kurang 16 hari? Tok laki kita tolak bini tu pada 15 hari bulan katakanlah. Kalau 15 hari bulan tinggal lagi baki 15 hari. Maka bulan tu tak boleh nak kira lah. Gitu cara. Tak. Jika dicerai padahal tinggal daripada bulan 15 hari atau kurang. Pasal ni. Tiada dibilang satu kuruk. Tak boleh kira bulan tu. Nak dikirakan satu kuruk sekali suci tak boleh. Maka iddahnya isteri 3 bulan kemudian daripada bulan itu. Jadi bulan pertama tak boleh kira. Bila bulan pertama tak boleh kira, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan kelima baru boleh nikah. Bagi masalah mutahayyirah. Hak tak boleh nak beza haid dengan nifas. Tak boleh nak beza haid dengan suci. Itu mutahayyirah lah nama dia. Oh comel weh. Sedap. Nampak banyak masalah. Sedap segera. Ni. 100 je benar. Sedap letih pun ada. sedap. Letih pun ada ni bukan kata tak letih tak ada. Tapi letih dengan sebab sedap ni dia kurang jadi letih tu. Padalah tutup guru kita boleh dah baca banyak-banyak dia. Ni rupa kerahsiaan dia nya. Dia nampak suruh sedap. Letih tu dia jadi nombor 2, nombor 3. Sebab tu orang suruh berhenti tak berhenti lagi. Umpamanya berhenti lagi metazak. Tak berhenti laju dah. Nak mikir sosok masalah ni pening bukan mudah baca saja. Bukan baca saja ni. Boleh ada surah lah tu. Nak surah sosok muka dia bukan mudah. Tu nampak mudah oleh tu. Tu orang panggil gapo? Kita minta awal-awal saat ni berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam serta pengarahnya serta berkat entuk semua ni. Ya kadang-kadang orang hok dengar ni pun main peranan juga orang hok kecek ni.
Ha ni. Yalah kada Allah je dengar main pernah gak haja kecek yalah. Cuba hok kita dak kecek ni depan budak-budak kecek tak tahu gapo. Bagaimana kita kecek? Tak sempat sekali dah. Yalah ni. Kecek mana? Tahu tak nak kecek depan budak ni. Sebab ada ni hok mana-mana hok berkat ni. Ada. Jadi kita pun apa rupa nak suruh. Dia pun boleh tanda molek, dia pun boleh hoyak ke orang. Tu kata ada berkat mana-mana tu. Dah ada hadis kata 40 orang tidak berhimpun 40 orang kecuali ada padanya seorang wali. Kita ni mau 50 ni sekata kau. Nak 40 lebih ni rasanya ni. Paling tidak 2-3 orang dah wali sini ni. Dah tahulah mana orangnya. Kawin dah tu ustaz. Jangan wali tak suruh wali. Nak tak perasa begitu. Hanya nak kata berkat demo juga ni. 117 jika dicerai akan isteri yang mustahadah. Alhamdulillah ni syukur baik pada Allah Taala. Iaitu mana darah yang keluar lain daripada masa haid. Tu mustahadah ni maksudnya perempuan yang ada darah istihadah. Namanya mustahadah lah. Dan nifah lain daripada masa nifah. Sama ada darah itu datang dahulu daripada sampai umurnya umur 9 tahun. Ini sama ada takmin gini ni. Ada khilaf ni. Ni ada setengah kata kalau sebelum pada 9 tahun, waktu darah fasad. Ada kata lepas pada 9 tahun, waktu darah istihadah. Ada kata sebaliknya, sebelum tu istihadah, kemudian tu fasad. Maka kita nak himpun kedua-dua pendapat ni kembali pada khilaf tu pada bahasa saja. Ada bahasa saja, ada kata fasad, ada kata istihadah. Baik. Dia kata ni, sama ada darah itu datang dahulu daripada sampai umurnya 9 tahun. Kalau sebelum 9 tahun mari darah tu bukan haid, darah apa? Istihadah ataupun fasad. Atau kemudian daripada 9 tahun dia datang darah itu kurang daripada sehari semalam, itu istihadah juga. Keluar daripada sehari semalam, kurang daripada sehari semalam, iaitu dalam tempoh 15 hari. Ni dalam tempoh 15 hari itu tak sampai 24 jam darah dah keluar semetar, maka darah tu panggil istihadah bukan haid. Panggil istihadah bukan haid. Kalau keluar sementara dalam tempoh 15 hari cukup 24 jam istihadah darah haid berlaku. Darah haid kesekalian darah yang keluar de nakok selai antara darah saat ni hok putus-putus tu pun dikira ke haid juga. Dan bahawa lebih daripada 15 hari dan malamnya atau keluar ia darah istihadah. Perempuan mustahadah darah tu istihadah ni, bukan darah mustahadah, darah istihadah. Atau keluar ia istihadah saat ni serta berhenti darah haid padahal tiada berhubung ia darah dengan darah haid yang dahulunya. Jadi ayat kata semua ni masalah istihadah. Maka iddahnya 3 bulan dimulai daripada mula keluar darahnya. Jadi hak ada kurungnya dia panggil jumlah muqtaridah belaka tu. Kita ambil hak asal ni. Jika dicerai akal isteri yang mustahadah, ada masalah istihadah. Saling mutahayyirah teruk pada istihadah. Ada mutahayyirah tu istihadah dah, istihadah belum tentu mutahayyirah. Apa dah? Ini istihadah saja. Jika dicerai akal isteri yang mustahadah, yang ada dalam istihadah, maka iddahnya isteri yang istihadah itu 3 bulan. Ambil mana? Jadi tak kira dengan darah lah, kira dengan bulan. Dimulai daripada mula keluar darahnya, darah istihadah tadi. Kira 3 bulan ni. 177. Yang kedua iddah mati, iaitu isteri yang mati suaminya. Dia jikalau mati dia tolak raj'i. Apa tolak raj'i? Yang boleh rujuk. Dia yang belum diwati kerana kecil atau lainnya sekalipun. Mana ni?
Yang kedua daripada mana ni? Nah, tak nampak. Mana? Yang kedua, ya ada agak paling kohopin ada ni. Yang kedua daripada mana? Tak ada tulis dia apa. Yang kedua, iddah mati, iaitu mana? Isteri yang mati suaminya, ni isteri. Dan jikalau mati di dalam tolak raj'i dan yang belum diwati, tolak raj'i mati bini, mati tak laki, ataupun yang belum diwati, apa? Kerana kecil atau lainnya, sekalipun atas tu ada, sekalipun yakni apa? 3 bulan juga. Mana. Gitu. Iddah mati, iaitu isteri yang mati suaminya, dan jikalau mati saat itu royoh, apa nama ni, mati suami, dan jikalau mati itu di dalam keadaan dia tu tertolak raj'i, dia kena iddah 3 kali suci. Mati tu laki dia kena mana? Iddah dengan 3 bulan. Tak nampak ni. Okey. Dan yang belum diwati kerana kecil atau lainnya, sekalipun tak nampak ni. Baca dulu dah 177 tu. Allah. 178. Nanti kita tengok pula, kalau nampak tak kita tengok mula. Wajib atas isteri, ya, kita duk kecek masalah, ingat balik kembali pada masalah iddah sekate. Tak. 165 weh. Jauhnya. Ya kau. Tak. Tengok deh. Senepak. Iddah sekate. Iddah iaitu suatu masa yang disakak oleh syarak atas perempuan kerana menyuci rohnya, peranakan dan memelihara akan nasab daripada bercampur gaul. Maka iddah itu ada 2 bahagi. Yalah. Pertamanya, iddah isteri yang dicerai akan dia dengan sengaja atau dengan tebus tolak atau jatuh. Dengan tolak atau terfasahnya kerana sebab seperti sebab kerana sebab susu, wajib beriddah. Itu yang pertama. Yang kedua daripada iddah saat ni. Tak, situ dah. Yang kedua muka apa nama ni, daripada masalah 165 saat ni lah. Tak ada dobek. Dah nampak gitu dulu. Masalah iddah mati, iaitu isteri apa mati, iddah mati, yang mati suaminya, dan jikalau mati dalam iddah tolak raj'i, dan yang belum diwati kerana kecil atau lain, sekalipun kena iddah juga. Gitulah. Moga kembali pada masalah iddah ni. Wajib atas isteri, baru hurrah pula. Alah lah. Tengah-tengah hari berdiri bekerja dah ni, mari masalah gini enggak. Kalau tidak dengan bantuan daripada Allah Ta'ala, tak nampak. 178. Wajib atas isteri yang mati suaminya beriddah 4 bulan 10 hari. Jadi sekalipun tu yakni kena iddah juga ni.
Kena iddah juga. Arti iddah mana? Wajib atas isteri yang mati suaminya beriddah 4 bulan 10 hari dengan segala malamnya. 4 bulan 10 hari baru kena. Ia baru nak hurah belakang ni. Kena tulis molek tu 127 tu 165 apa? Kena balik semula pada muka apa ni, pada masalah 165. Tak ada dalam lobek ada. 179. Adapun isteri yang bunting sama ada mati suaminya atau tertolak atau terfasah atau lainnya, maka habis iddahnya dengan beranak. Dan keluar sekalian tubuh badan kanak-kanak itu, yakni dengan makna qasur rahim. Kalau ada lekat sejari lagi, waliyadzubillah, tak habis lagi tu ni, tak agak panggil tak qasur rahim lagi lah, tak habis beranak lagi. Dan sekalian badan anak yang kedua, jika beranak kembar dengan syarat anak itu dibangsa kepada yang mempunyai iddah. Mana yang punya iddah ni? Yang mati atau yang menceraikan dia saat ni. Jadi kalau katalah hok je cerai dia saat ni tu, hok duduk dalam kandungnya tu bukannya anak dia. Anak hok ni hidup zina. Masya-Allah. Yang buat KJA. Tok laki tahu, tok laki cerai. Anak saat ni tu bukan anak dia. Maka keluar anak saat ni tak habis lagi tempoh iddahnya. Tak? Kok kata tempoh iddah habis dengan beranak tu kalau anak tu dibangsa bagi orang yang cerai dia ataupun orang suami hok mati daripada dia, barulah dikira ke habis iddah. Kalau kata anak tu daripada orang hok lain, bukan daripada hak lelaki, maka tidak dibangsa ke anak, tak dikira ke dengan keluar anak, kena ada iddah lain. Apa tak? Isteri yang buting sama ada mati suaminya, ada. Jadi orang panggil iddah mati suami dengan dengan beranak. Mana ni? Ni ada ni apa ni Tok Guru Haji Abdul Basit duk baca ni. Di Taning. Ada dengar video juga. Ada pun isteri yang bunting, sebab orang mari tanya, ya bunting, tok lelaki mati. Iddah ngapo? Tanda molek sini. Muka surat 33 masalah tok lelaki mati bunting. Muka surat 33. Bunting saja tak apa, mati tok lelaki. Mati lelaki. Pondok apa? Tuan Guru Haji Abdul Basit. Allah ada di Tani itu. Tak tahu. Haji Basit. Pegedala juga asalnya tu Haji Basit. Tak mari tak cerita nama tempat tu. Ni. Baik. Jika bunting itu ada pun isteri yang bunting sama ada mati suami atau tertolak jelas lah, atau terfasah atau lainnya, maka habis iddahnya dengan beranak. Habis iddah dengan beranak. Tapi kalau katakanlah dia kandung saat ni tu bagi yang mempunyai iddah, yakni hak mati ataupun hak menceraikan dia. Jika bunting itu dibangsakan kepada lain daripada suami, seperti bunting itu daripada wati syubhah, seperti di dalam nombor 167 wati syubhah, maka habis iddah syubhah itu dengan beranak. Habis iddah syubhah, sebab syubhah ada iddah juga, habis dengan beranak. Kemudian kalau tak beranak gak 3 kali suci, kemudian menghubung ia perempuan, akan iddah bagi suami dengan kuruk atau dengan bulat seperti dah lalu. Nampak tak weh? Dia gini, bila perempuan saat ni tu setubuh syubhah dah, nampak? Setubuh syubhah bagi masalah 167. Mana masalah 167?
Beriddah perempuan wati akan syubhah sama, iaitu tiap-tiap wati tiada atas muati. Jadi kalau berdosa wati sekalipun. Masalah gila apa semua ni. Jadi tok laki cerah dia. Bila cerah saat ni dia kena iddah guana. Kalau lekat buting, kena habis buting, lepas tu kena iddah pula 3 bulan. Kalau tak ada haid. Kalau ada haid, ada nifas tu kena 3 kali suci. 2 kali iddah. Iddah ni apa ni tubuh syubhat tu sebab mengandung. Lepas tu kena iddah pula. Ada ke tak iddah 2 kali? Ni. Tak. Nampak ke tak ni? Dibenarkan perkataan isteri yang tertolak yang beriddah buting atau kuruk suci lah dengan sumpah isteri bahawa iddahnya isteri telah habis, dia kata. Jadi kalau mendusta dia akan isteri oleh suaminya sekalipun yakni dibenarkan isteri juga dengan sumpah. Kenapa? Kerana harus dan terima akan habis iddah isteri. Tak. Moga orang panggil. Kalau kata kuruk ni tak sampai 3 bulan, apa boleh 3 kali kuruk. Tak. Dia mari haid 15 hari. Dia mari haid sehari. Suci 15 hari. Lepas tu mari haid pula sehari. Suci pula 15 hari. Tu baru sebulan lebih baru sebulan 2 hari baru. Dia nak kata kalau terakal kata boleh nak berlaku 3 kali suci sani, maka diterima sumpah dia. Moga orang tak ada cek ke dia sehari-hari. Dah kena cek sehari-hari dia sani, tak suci tak suci. Tak ada kerja buat pula. Benar ke sumpah dia? Kalau dia menipu dosa dia. Berarti kalau menipu tak habis lagi tempoh iddah, hidup nikah orang lain, zina dia tu. Kalau orang lain jadi nikah syubhah. Persetubuh saat ni orang panggil nikah fasad rosak. Lepas tu hak jatuh saat ni hidup setubuh dia tu dalam keadaan syubhah. Tak. Gitu jadi. Habis rosak keturunan. Dan ada buh ni dulu dah. Masalah tak ada habis iddah, kita kata habis iddah, kita menikah. Dan jikalau mendusta akan dia oleh suami sekalipun kerana haru, dia diterima akan habis iddahnya. Dan jikalau menyalahi bagi adat sekalipun, adat ni kan orang Tino 7 hari adat mari haid. Kata walaupun menyalahi adat tapi sah pada akal berlaku. Seperti di bawah ini mana? Yang pertama beranak kemudian daripada 6 bulan. 6 bulan 180 hari. Dia 2 lahzah, 2 kelip mata. Jadi dia pun kata habis dah iddah saya beranak dah. Jadi sekurang-kurang kandungan tadi 6 bulan 2 lahzah. Jadi 180 hari habis iddah, dibenarkan. Yang kedua, habis iddah 32 hari, dia 2 kelip mata lahzah. Pada isteri yang dicerai akan isteri di dalam suci. Ke mana? Iaitu isteri yang ditolak dalam suci ni dicerai akan dia isteri di dalam akhir suci. Maksud katanya hari ni ngelah dia suci, esok tu haid dah. Apa dah? Tok lakinya cerai waktu suci tu, maka suci tu dikira dah tempoh bagi iddah. Yang telah terdahulu haid. Kemudian datang haid yang pertama. Mari haid yang pertama sehari semalam. Tapi kata telah terdahulu haid, maksudnya dulu-dulu dia pernah mari haid, kemudian dia suci, tok lelaki tolak dia. Kemudian suci dia ni hari lah sekali dah. Maksud katanya esok tu nak mari haid hak lain dah. Baik dah, nampak tak tu? Datang haid yang pertama berapa? Sehari semalam. Sekurang-kurang haid ke sehari semalam. Kemudian suci pula 15 hari. Berapa hari dah tu? 17 hari. Sehari suci, sehari mari haid, 2 hari dah. Capur pula sebanyak-banyak haid 15 hari, 17 hari.
Sebanyak-banyak hit. Sekuekor suci. Apanya? Suci dah sehari, lepas tu mari dah sekuekor hit sehari, lepas tu mari pula sekuekor suci 15 hari, 17 hari dah. Berapa kali suci? 2 kali suci dah tu. 17. Kemudian datang hit yang kedua sehari semalam. Berapa hari? 18. Ni. Kemudian suci ia perempuan 15 hari. 18. Berapa? 32. Suci pula 15 hari 32. Kemudian datang hit yang ketiga sekejap. Tak. Maka habis iddahnya pada ketika itu. Ketika mana? Ketika datang hit sekejap saat ni. Hit kali ketiga. Nampak ke dah nampak dah dah. Tak payah nak lukis-lukis dah dah. Lukis-lukis juga. Esok pula sambung kita ni. Ni, tak payah lukis dah tu. Jadi nak kata gambar bagi masalah 32 hari. Boleh terima, dia kata saya habis iddah saya. Berapa lama awak iddah? 32 hari. Orang lain 32 hari baru sebulan, baru 32 hari. Sebulan iddah. Dia apa ya gini. Dia benar ke? Tu orang dia tanya, "Mana awak sebulan boleh habis iddah dah?" Dia kata saya mari hit 15 hari, saya mari hit 17 hari. Mari hit 17 hari lagu mana? Tak suci sehari, lepas tu hit pula 15 hari. Habis lawak ni. Aku gapo nak ni? Tak. Patut tanya dulu 32 hari tu lagu mana awak suci? Tak. Pati dia pergi tengok kitab ni. Betul dia dengar dia baca kitab ni. Tuhan mereka. Tak, maksud kata awak sendiri tak tahu. Patut awak ayatlah. Saya suci sehari semalam. Kemudian saya datang, kemudian esok tu saya terus datang hit sehari semalam. Tu boleh kata memang betul berlaku di dia. Kalau dia baca skrip, ni drama. Iyalah tak boleh cek kata menipu tu. Kau dia kena tengok etik lah. Orang menipu ramai etik lah ni. Jin habis iddahnya dengan 47 hari dan 1 lahzah. Sikit lagi nak habis bab tu. Habis iddahnya dengan 47 hari dan 1 lahzah pada isteri yang dicerai di dalam hid. Iaitu lagu mana? Cerai dalam hid. Isteri yang dicerai akan dia isteri haram dah kalau bidik ini. Akan dia isteri pada akhir hid. Akhir hid masuk sehari. Kemudian suci ia isteri 15 hari. Kemudian datang yang kedua sehari pula 17 hari. Kemudian suci ia 15 hari. 17 32 hari. Kemudian datang yang ketiga sehari semalam. 32 33. Kemudian suci pula ia 15 hari. 33 48. Kemudian datang hit yang keempat. Maka pada ketika itu habis indahnya hit keempat tu selahzah 2 lahzah lah. 42 hari dan 1 lahzah. Tadi 32 hari dan 2 klik. Berapa 2 klik? Ni saya tak nampak 2 klik. Ni 1 lahzah nampak lah. Ni 47 hari, 47. Mana salah kira 48 ni. 47 hari dengan 2 lahzah. Dengan satu lahzah. Hak saat ni hak bar tu 32 hari dengan 2 klik. 2 klik hak mana? Kalau kata waktu suci mula-mula tu sehari dah. Tu 2 klik ni nampak kata kena letak hit hak akhir tu lah 2 klik. Qala al-musannif bab yang kelima, segala perempuan yang haram nikah dengan laki-laki. Wallahu a'lam. Jadi ada berapa muka surat lagi kita ni takut juga Zuhur ni. Tak banyak dalam 5 muka surat 10 sebelah. Sebelah muka surat. Insya-Allah lah. Sebelah muka surat ni 5. Wallahu a'lam. Jadinya rehat sebentar ni. Ni saya ambil kuasa JK sebentar dah. Rehat sebentar. Berapa ni? 12:50. Waktu zuhur 20 dah. Maya selalu, faham maya, baca selalu. Ni waktu boleh balik awal.
Asal lah kali kita letak sedia molek. Wallahu a'lam.